Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live session di Shah Alam Convention Center. Hari ini kita akan bincang, pada saat inilah kita akan bincang tentang topik yang berkaitan dengan volunteerism. Okey, sebelum pada itu saya ingin menjemput rakyat Selangor khususnya untuk datang ke Pesta Buku. Datang ke Pesta Buku 2020. Berbaki hanya lagi 4 hari sahaja dan anda bakal memenangi RM500. 9 pemenang setiap hari jika anda bertuah. Topik hari ini saya bawa seorang doktor. Atau lebih boleh kita boleh katakan dia juga seorang hero sebenarnya. Topik kita hari ini kita akan bincang tentang volunteerism, pengalaman di SEA Games. Tapi doktor, sebelum saya nak kupas, saya nak goreng lagi, nak cerita lebih panjang, saya nak bagi ruang kepada doktor sendiri untuk memperkenalkan diri dan sedikit latar belakang tentang doktor sendiri, apa yang doktor buat. Terima kasih pada Ideal. Pertama, terima kasih banyak kepada pihak perpustakaan PPAS kerana menjemput saya pada hari ini. Sama-sama. Jadi untuk makluman, nama saya Dr. Muhammad Adam Adman. Saya merupakan pensyarah di Fakulti Sains Kesihatan di Universiti Selangor. Pada masa yang sama, saya juga merupakan seorang pengarah di Pejabat Antarabangsa. Dan saya telah bekerja di Unicell lebih kurang 11 tahun. Lama tu. Jadi bidang saya lebih kepada environmental health. Jadi kalau saya boleh bagi tahu kat sini, sejak saya terlibat dengan fakulti, jadi banyak subjek yang berkaitan dengan environmental health. Itu merupakan bidang tumpuan saya lah. Jadi buat masa sekarang ni pun saya menjalankan penyelidikan berkaitan dengan air pollution dan juga respiratory health di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Di kalangan pelajar sekolah. Jadi itu sedikit tentang Dr. Adam sendiri, tentang penyelidikan beliau dan apa yang beliau, latar belakang beliau. Dan beliau adalah seorang lecturer, pensyarah di Unicell sendiri. Okey doktor, hari ini doktor ada bawa benda yang sangat menarik saya tengok. Dengan pemakaian doktor. Itu dia. Dengan buku di depan saya ni. Dan nanti kita akan kongsikan sedikit. Saya nak doktor kongsikan. Ada sertifikat kat sini. Tapi sebelum tu, tunggu dulu. Kita bagi doktor yang terang dan ulaskan. Jadi saya nak tanya doktor. SEA Games. Doktor pakai baju pun ada tulis SEA Games 2017. Tahun berapa doktor menyertai? Ini pada tahun 2017. SEA Games 2017. Jadi untuk makluman Ideal Malaysia merupakan negara tuan rumah untuk SEA Games ke-29 pada tahun 2017. Jadi baru-baru ini pun telah pun berlangsung SEA Games ke-30 di Philippines. Jadi tahun ni hostnya adalah di Philippines. Yang saya terlibat ni adalah SEA Games kali ke-29 yang mana diadakan di Kuala Lumpur. Jadi terdapat beberapa venue, di antaranya adalah Matic. Macam saya ditugaskan di bawah skop medical, volunteerism medical. Khusus di dalam skop medical. Medical. Jadi untuk makluman Ideal, dalam sukarelawan ni dia ada banyak kategori. Betul. Contohnya ada beberapa kumpulan ditempatkan di bahagian hotel. Ada yang menguruskan dari segi protokol, doping dan sebagainya. Jadi saya di bahagian medical. Jadi tujuannya adalah pada ketika penyertaan tu berlangsung, event tu berlangsung, saya membantu medical officer yang ditugaskan di tempat. Itu. So doktor cerita langsung sebenarnya memang fokus point adalah sebagai medical lah. Tim medical lah boleh kita kata. Betul. Dalam sesuatu perkara dan penyediaan, sebenarnya tim medical sangat penting doktor kan? Ya betul. Sangat penting. Doktor, kenapa cenderung pergi ke sukan SEA dan apa yang menyebab kecenderungan? Saya ingin nak tahu. Macam mana doktor boleh sertai SEA Games ni? Okey, baik. Untuk makluman Ideal
pada tahun 2017 tu, saya ketika itu sedang melanjutkan pengajian. Sambil-sambil saya bekerja di Unusal, saya juga menyambung pengajian di peringkat PhD. Ketika itu di UKM. Jadi untuk makluman, volunteer yang bakal dipilih akan menjalani kursus volunteerism di UKM. Jadi saya ternampak hebahan tau. Hebahan untuk calling for volunteer. Jadi saya pun macam berminat terbuka hati, just register online. Sebagai makluman pendaftaran volunteer ketika itu lebih kurang 50,000 rakyat Malaysia yang membuat permohonan dan hanya 9,000 saja yang terpilih. Jadi saya pun rasa bertuah jugalah dipilih sebagai volunteerism. Dalam 50,000 tu betul. doktor terpilih untuk jadi volunteerism untuk SEA Games. Kita kena menjalani 2 jenis kursus. Ada kursus. Jadi bila kita berjaya menyelesaikan menamatkan kursus tu, barulah kita akan dipanggil untuk kelayakan lah kata. Layak untuk menjadi seorang volunteer lah untuk SEA Games. Pada masa tu doktor ada terfikir tak macam kalau aku masuk ni menjejaskan aku punya PhD ke apa ke? Masa tu tengah buat pengajian kan? Ya, betul. Ketika itu tak terlintas pun akan menjejaskan pengajaran ataupun pengajian saya ketika itu. Apa yang saya nampak adalah dengan melibatkan diri dalam event sebegini dapat memberikan saya lebih banyak pendedahan dan pengalaman. Yang saya tak langsung, pengalaman dan pendedahan tu memberi kebaikan kepada kerja saya, kerja hakiki saya dan juga pengajian saya ketika itu. Menambahkan lagi. Betul, setuju. Added value lah dalam tu sebenarnya. Sangat menarik lah doktor. Kalau saya berpeluang, saya rasa saya pun nak join. Ada lagi ke terbuka? Untuk kali ini tidak ada sebab kita baru saja habis SEA Games kali ke-30 di Philippines. Kan? Dia dianjurkan setiap 2 tahun. Jadi next coming ni kalau tak salah saya di Hanoi, di Vietnam. Di Vietnam. Betul. Dia terbuka lah kan? Betul. Sebenarnya Aidil saya sebenarnya terpilih juga untuk ke Philippines. Tapi disebabkan kerana ketika ini saya sangat sibuk dengan banyak perkara. Jadi saya terpaksa tolak penawaran mereka. Nampak gaya pun doktor ni seorang yang busy ni. Betul. Tapi volunteerism ini sangat penting sebenarnya doktor. Sangat penting. Di mana dengan volunteerism ni sebenarnya kita dapat belajar. Dan secara tidak langsung kita mengubah sudut pandang kita kepada suatu benda yang lebih baik. Impak positif. Dan sebenarnya kita juga mampu memberi peluang dan ruang kepada orang lain untuk rasa apa yang tak dapat dirasai kan. Dan doktor, apa yang doktor paling nak share masa doktor join SEA Games tu? Okay, Aidil, sebenarnya banyak sangat saya nak share ni. Betul, banyak. Tak apa, share doktor, share. Mungkin dari skop sebagai seorang pensyarah lah. Macam saya maklum tadi, untuk melayakkan kita menjadi seorang sukarelawan dalam event yang sebesar ini, boleh dikirakan sebagai event antarabangsa lah kan. Kita perlu mengikuti 2 jenis kursus. Jadi kalau saya dapat kongsi kat sini, kursus umum yang perlu kita hadari sangat baik, yang mana ini adalah contoh modulnya. Dalam modul ni kita ada sebanyak 7 jenis modul yang berbeza. Yang mana ketika itu modul ini dijalankan oleh pihak UKM, pensyarah di UKM dan juga beberapa tenaga-tenaga pengajar luar dan jurulatih luar bersama fasilitator. Mereka menyampaikan modul-modul ini kepada bakal-bakal volunteer ketika itu. Jadi saya nampak dari sudut pandangan sebagai saya seorang pensyarah, sebenarnya saya banyak belajar sesuatu ketika modul ini dijalankan. Sebagai contoh, dalam salah satu modul tu, tenaga pengajar dan juga jurulatih ketika itu, mereka menyampaikan modul-modul mereka secara interaktif. Sebagai contoh, mereka menggunakan Kahoot. Pernah dengar Kahoot?
Kahoot. Jadi saya rasa itu salah satu medium yang sangat baik, di mana kalau kita mempunyai audiens yang sangat ramai, boleh bayangkan lah volunteers yang hadir kursus tu kan, ramai sungguh kan. Jadi bila menggunakan aplikasi interaktif seperti Kahoot tu, berjaya menarik minat penyertaan audiens ke dalam modul tersebut. Kalau idea biasa main Kahoot, dia merupakan satu kaedah yang very kompetitif, yang menarik minat, terutama sekali generasi muda sekarang. Ya, betul. Itu antaranya yang mana saya juga mula menggunakan Kahoot tu di dalam kelas saya. Sebenarnya rahsia saya sebenarnya ada download Kahoot. Ada. Saya ada akaun saya sendiri untuk Kahoot. Bagus. Cuma saya tak tahu based on topik apa lagi yang saya nak buat jadikan soalan. Menarik lah doktor. Betul lah doktor cakap. Dalam secara tak langsung bila dia menyertai Kahoot tu, minat orang terhadap nak jadi volunteerism akan jadi lagi macam wow, bestnya kan. Betul. Dan pembacaan pun akan ditambah kan, ilmu akan ditambah. Doktor, kita ada soalan daripada Syazmin Saleh. Okey. Sebelum melalui kursus, apa kelayakan diperlukan untuk jadi volunteer? Doktor dah terangkan dah tadi, tapi tak apa. Kita bagi lagi sekali. Nak tahu. Kelayakannya terbuka. Saya rasa dia ada peringkat umur. Kalau tak salah saya 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Lepas untuk makluman, ada semuda 18 tahun yang pernah saya jumpa dalam kursus tu. Paling muda tu. Yang paling tua pun berumur 70 ada. Jadi yang menyertai tu dari segi umur, range umur ya, sangat pelbagai. Ya. Jadi pada Syazmin Saleh boleh disertai jika anda umur 17 tahun ke atas. Dan syaratnya adalah anda kena berani ya. Berani menghadapi cabaran. Itu soalan dia. Itu soalan dia. Okey, daripada Fawaz Mio. Ada allowance ke? Allowance sukarelawan sukan C. Banyak tak? Jadi dia tengah tanya banyak ke tak? Ada allowance, tapi tak sebanyak seperti yang dijangkakan. Sehari RM50. Ya, sehari RM50. Jadi macam kena ikut venue. Macam saya ditugaskan di bawah bidang medical. Jadi saya bertugas sepanjang 8 hari. Jadi sehari itu diberikan RM50 allowance. Yang tu merangkumi semualah. Jadi kalau kita tak ada allowance khas transport apa tak ada. Dia RM50 sehari lansam. Kira lansam habis diberi. Itu selalunya pembayaran untuk volunteerism, saya rasa macam tu normal. Ya, betul. Itu nama pun volunteer kan? Nama pun volunteer. Saya pun terkejut juga dia bagi allowance. Saya ingatkan tak ada allowance. Selalunya volunteer ni susah nak dapat allowance, betul tak? Betul. Tapi diberi. Jadi jangan lepaskan peluang jika ada aktiviti-aktiviti volunteer ni, sertai. Okey, daripada Abang Live lagi soalan. Ya. Pendapatan dia bagi tak? Kena ambil cuti ke macam mana? Bos tak marah ke? Macam mana kelas dan student doktor? Banyak tu soalan. Baik. Pendapatan dia bagi ke tidak? Tidak. Tidak bagi. Jadi ketika itu semua para sukarelawan mereka bergerak daripada rumah masing-masing lah. Tapi jangan terkejut, ada juga volunteer sukarelawan ni datang daripada Sabah dan Sarawak. Daripada Penang, Johor, datang ke Kuala Lumpur untuk menyertai. Jadi grup-grup yang begini kebetulan mereka ada macam kawan-kawan saudara mara di Kuala Lumpur. Jadi mereka menumpang rumah kawan-kawan mereka. Jadi nak kena ambil cuti ke tak, dia kata? Okey. Mestilah. Kena ambil cuti, betul. Kena ambil cuti. Jadi saya, skop bidang saya sebagai pensyarah ni agak bertuah lah kan. Sebab pihak UNICEF juga menggalakkan penyertaan pensyarah mereka dalam aktiviti-aktiviti bersifat begini, antarabangsa dan sebagainya. Yang mana untuk setiap sukarelawan ni mereka akan menerima surat rasmi daripada komiti members SEA Games, dan surat rasmi itu saya akan bagi kepada pihak majikan UNICEF. Di situ pihak UNICEF akan buat penilaian dan mereka berikan saya cuti tanpa rekod sepanjang tugas saya itu. Yang penting anda perlu ada persiapan awal. Ya, betul. Lagi soalan dia. Apa ni kelas bos tak marah ke dia? Bos tak marah. Ketika itu mereka menggalakkan lagi sebab sebagai seorang pensyarah di universiti ni kita perlu pelbagai dan juga perlu memperluaskan kita punya pengalaman dan pendedahan. Jadi dengan penyertaan volunteerism di peringkat antarabangsa ini memberi kita pendedahan. Kak Minda. Jadi dari segi kelas tu pula macam saya
kelas kita perlu menggantikan kelas ketika saya bertugas tu. Jadi bertugas pun tidak lama, 8 hari begitu. Jadi ada di antara kelas-kelas tu saya jalankan lebih awal. Jadi tidak mengganggu lah waktu kelas itu. Ya, betul. Terima kasih doktor. Abang Live, doktor dah jawab Kena cari ni doktor. Siapa Abang Live ni? Okey, sebelum saya pergi ke soalan daripada Facebook, saya sini nak tanya lagi. Apa yang boleh dipraktikkan dalam penganjuran SEA Games akan datang? Sebab doktor dah pun lalui daripada 2007 tu, 2017 tu. Dan apa yang doktor nak praktikkan lagi dan apa yang doktor nak kita kata macam bagi ruang lah ke depan hari, apa yang doktor nak praktikkan lagi. Okey, baik. Saya nampak banyak kebaikan sekiranya pihak umum menyertai SEA Games ni sebagai seorang sukarelawan. Macam saya maklumkan tadi, bila kita menyertai SEA Games ni sebagai sukarelawan, kita berpeluang mengikuti kursus-kursus yang disediakan oleh pihak penganjur. Dan pada masa yang sama, bila kita bertugas, kita akan bertemu dengan ramai jenis lapisan masyarakat yang menjadi sukarelawan. Pelbagai kaum, pelbagai peringkat umur, pelbagai background. Jadi ketika kita bertugas tu pun, kita berkenalan dengan rakan-rakan sukarelawan kita yang lain. Jadi kita juga belajar daripada mereka. Sebagai contoh, ada di antara sukarelawan bersama dengan tim saya, volunteer, saya ditugaskan di tempat gimnastik. Ada di antara mereka merupakan pegawai daripada Bank Negara Malaysia. Ada juga pegawai daripada dietitian Kementerian Kesihatan Malaysia. Pelajar-pelajar ramai jugalah. Jadi ketika kita bertugas pun, bila ada ruang, katalah ruang untuk kita berehat, kita boleh berkenalan dan bertukar-tukar pandangan ketika itu. Jadi saya rasa dengan pengalaman yang ada, kita boleh mengaplikasikannya ketika bagi saya di dalam kelas. Jadi segala kemahiran-kemahiran berkomunikasi, kita boleh amalkan tu kepada dalam kelas saya lah. Social skill lah. Ya, betul, social skill. Kita membuild kita punya satu skill baru. Betul. Kita punya pembaharuan dari sudut bergaul, pergaulan kita, dari sudut kita membentuk brainstorming lah. Betul lah. Kita sebenarnya kita bertukar pendapat. Betul. Dan doktor, ada soalan daripada Facebook. Tadi saya janji saya nak baca, saya akan baca. Najiha Jamaluddin, apa pengalaman yang paling menarik menjadi sukarelawan SEA Games? Okey, Najiha pengalaman paling menarik antaranya ada banyak. Antaranya adalah macam saya sebut tadi, saya ditugaskan di bahagian medical di Matik. Di mana sukan yang kami ditugaskan itu adalah sukan gimnastik. Jadi saya rasa Najiha pun sedia maklum lah. Gimnastik ni kita punya ikon kan. Siapa dia? ID tahu? Saya pun tak boleh itu. ID pun tak tahu ke? Saya pun tak tahu ni. Okey, Najiha mesti tahu ni. Najiha mesti tahu. Farah Ann. Ya, Farah Ann. Jadi beliau merupakan atlet yang terhebat. Boleh dikatakan terhebat di Asia Tenggara. Dan saya berpeluang bergambar dengan dia. Farah Ann. Dan saya boleh menyaksikan dia punya performance training secara live, face to face. Jadi itu antara pengalaman yang paling menarik lah. Pengalaman yang tak dapat dilupakan lagi. Ada lagi tak? Okey, kalau kita nak teliti lah kan, rupa-rupanya menjadi seorang atlet ni penuh dengan cabaran. Ya, betul. Penuh dengan cabaran. Kita dah ingat macam senang jadi atlet. Rupanya mereka ni mempunyai regime training daripada awal pagi sampai malam. Dia punya diet dia apa semuanya, semua perlu dijaga dan mereka perlu berdisiplin. Mereka punya dedikasi dan committed ke atas apa yang mereka buat tu memang sangat tinggi. Jadi yang tu yang saya pun rasa kagum lah. Saya rasa kalau kita bayangkan lah, seawal 7 pagi diorang dah ada dah buat training. Betapa pancuan, disiplin lah. Betul. Jadi saya rasa memang sukan ni melatih kita menjadi seorang yang lebih berdisiplin lah. Tanpa disiplin lah, saya rasa kita tak boleh jadi atlet yang terbaik. Betul. Tanpa disiplin, bukan setakat atlet, apa kerja pun kita takkan ada pada lane yang terbaik. Najiha Jamaluddin tanya lagi. Dia bertanya lagi soalan. Volunteer ni ada insurans nyawa ke kalau berlaku apa-apa?
Secara umumnya disediakan oleh pihak organizer. Ya, betul. Berkelompok, insurans berkelompok. Saya yakin dalam modul ni ada kot. Ada, dia terangkan juga. Ada terangkan. Betul. Dan dekat sini daripada tadi saya dah pegang. Ini apa ni doktor? Ini adalah kita punya penghargaan kepada para sukarelawan kita yang telah berkhidmat. Jadi pihak kementerian telah memberikan saya certificate of appreciation lah. Kepada semua volunteer kita. Penghargaan. Yang ni memang tak boleh dibeli ni. Betul. Yang ni hanya diberikan khusus kepada para sukarelawan. Kepada para sukarelawan. Tuan-tuan di rumah dan para penonton, khususnya FB Live ni boleh lihat. Jika anda menyertai, benda ini tidak bernilai dengan wang. Tapi dia bernilai dengan tenaga kita, dengan kita punya kesungguhan kita. Ini idea sukarelawan pun akan dapat pas ni tau. Sukarelawan pun akan dapat pas. Antara perkara yang terbaik Nachiha ada tadi tanya kan. Saya boleh masuk semua event secara percuma. Itu dia. Nampak? Bila ada pas ni mana-mana je boleh masuk. Betul. Sebab dia medical volunteer pula. Ya, betul. Di bawah betul. Seliaan medical volunteer lagilah senang dia nak pergi ke mana-mana. Doktor, boleh saya tahu apa ni? ATH. Kalau kamera boleh fokus ATH, GFH. Dia ada di belakang ni sebenarnya. ATH tu maksudnya atlet hotel. Maksudnya saya boleh akses ke hotel. Wah, penempatan atlet. Itu yang doktor kata akses tadi tu. Betul. Jadi macam antara kelebihan medical ni, dia mempunyai akses yang paling luas. Macam ada setengah bahagian-bahagian doping dan sebagainya, ada tempat-tempat yang tertentu saja mereka boleh akses. Tapi macam saya, dia boleh akses banyak. Doktor, saya nak tahu juga. Macam kena ada kad ni nak masuk kan? Ya, betul. Ada tak setengah pihak yang dia macam nak jumpa juga atlet ni? Ada tak doktor pengalaman macam tu? Ya, ada. Maksudnya orang awam orang awam. Ada. Memang ada ramai, terutama sekali atlet-atlet yang ternama lah. Memang ada. Walau bagaimanapun saya nampak ikut waktu. Contohnya kalau ketika perlawanan itu dijalankan, memang agak terhad dari segi akses antara orang awam dengan atlet tu. Jadi dekat situ pun ada volunteer lain yang mengawal selia dari segi kawalan security. Tetapi saya nampak rata-ratanya atlet-atlet kita Malaysia, termasuk di luar-luar daripada negara lain, mereka sangat ramah tau. Jadi bila habis saja perlawanan tu, mereka secara terbuka merapati para penonton dan juga orang awam. Jadi saya nampak itu adalah salah satu perkara yang sangat baik lah. Mereka down to earth actually. Walaupun mereka penat, betul. Dah pun berusaha, tapi mereka masih lagi orang kata ada semangat kesukanan tu lah kita katakan. Betul Aidil. Okey doktor, satu lagi soalan last daripada Facebook Abam Live. Selain sukan C, doktor pernah volunteer sukan lain tak? Sukan lain tidak pernah. Saya volunteer acara lain lah. Volunteer sebagai seorang ahli jawatankuasa karya untuk pembinaan masjid. Itu penting. Untuk pembinaan masjid. Penting. Sangat penting. Ya. Okey doktor, saya nak tarik balik. Yes. Tadi doktor ada cakap kepada saya, doktor buat penyelidikan di UKM. Masa pengajian PhD saya. Community health dan environment. Environmental health. Apa doktor boleh kongsikan sikit tak apa yang doktor nak cerahkan? Baik. Okey, macam apa yang kajian yang saya jalankan ketika saya melakukan PhD ketika itu adalah saya melihat impact pencemaran udara ke atas respiratory di kalangan kanak-kanak sekolah. Jadi untuk makluman Aidil, pencemaran udara tu kita boleh lihat ada 5 komponen pencemar udara. Ya, betul. Sebagai contohnya particulate matter, ozon, CO, NO2, CO. Semua betul, ada 5. Ada 5. Jadi saya membuat kajian yang mana ke semua pollutant tu mereka memberikan impak pada masa yang berbeza-beza ke atas respiratory pelajar-pelajar sekolah. Respiratory system. Ya, contoh. Untuk particulate matter, bila seseorang itu terdedah dengan particulate matter, mereka inhale, jadi impak kepada respiratory mereka akan kelihatan simptom tu selepas hari ketiga. Dia bukan immediate effect. Berbanding pula dengan ozon, bila seseorang itu didedahkan dengan pencemar ozon, bila mereka inhale ozon, seawal lebih kurang 3-4 jam sehari tu dah nampak efek
ke atas respiratory mereka. Betul. Jadi ini memberi kesimpulan bahawa setiap pollutant memberi impak yang berbeza-beza mengikut masa yang tertentu. Itu yang boleh saya kongsikan lah. Kalau nak lebih lanjut, boleh jumpa doktor sendiri. Ya, Doktor baik. nak kongsikan ni sebab nak jadi volunteer, kena jaga benda-benda macam ni. Ya. Betul tak doktor? Betul, kan? Sangat Adil. kena jaga-jaga Ya, Adil. benda-benda macam ni. Dan doktor, Ya. untuk terakhir kalinya, sebelum kita pergi kepada conclusion lah. Ya, baik. Doktor, saya yakin doktor nak kongsi bersama dengan apa yang doktor bawa hari ni, Unicell. Ya, baik. Jadi doktor, apa yang doktor nak sampaikan tentang Unicell ni sendiri? Okey, terima kasih Sebenarnya ID Unicell kerana memberi ruang. membantu Ya, daripada betul. Untuk makluman ID dan pada semua penonton ya, Universiti Selangor merupakan antara universiti yang saya boleh katakan bagus dari segi kurikulumnya. Ya, betul. Sebab kebanyakan program-program di Universiti Selangor ni mempunyai elemen-elemen kesukarelawanan. Ya, betul. Yang mana ada di antara subjek-subjek itu mempunyai keperluan yang sangat banyak, yang memberi pendedahan kepada pelajar-pelajarnya menjalankan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Jadi itu adalah antara perkara yang unik lah yang saya nampak di bawah Unicell ni. Jadi untuk makluman ID juga, Unicell kita mempunyai fakulti sains kesihatan, fakulti account, perniagaan dan accountancy, dan juga kita mempunyai fakulti komunikasi visual dan juga computing. Seterusnya kita juga mempunyai fakulti pendidikan dan sains sosial. Dan yang terakhir kita ada apa ni, tadi sebut apa, FCVET, FAS, FELS, adalah sukan. Ya, betul, bawa FBA tu. FBA. Ya, Dan jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, ya, boleh layari website. Unicell punya website www.unicell.edu.my. Kalau doktor nak cerita semua hari ni, Ya, kita betul. kena buka topik lain pula. Betul. Jadi doktor, Ya. boleh doktor tuntaskan kita punya pembincangan hari ini, volunteerism pengalaman di SEA Games. Ya. Okey, baik, secara kesimpulannya, satu benda yang saya lihat yang memberi kita satu pengajaran yang baik, terutama daripada diri saya lah, yang mana yang ketika saya menghadiri sesi pertandingan di dalam salah satu event tu, saya lihat semua peserta, tidak kira lapisan masyarakat, tidak kira lapisan umur, mereka memberi sorakan padu kepada atlet yang bertanding. Tidak kira kepada atlet Malaysia ataupun atlet bukan Malaysia. Jadi saya nampak semangat sorakan tu meraihkan sportsmanship tu kan, tidak kira lapisan umur, background, negara mana, adalah antara yang terbaik. Jadi kita sebagai orang biasa ataupun untuk memberikan maju, untuk majukan ke depan, kita perlu mempunyai sikap begitu. Kita sorak, cheer for all, tanpa mengira warna kulit pelbagai bangsa ataupun tanpa mengira